Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Sihat tak? Cikgu harap semuanya sihat-sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Okey, baiklah. Dalam bidang bahasa seni visual, kamu telah mempelajari tentang unsur dan juga prinsip rekaan. Okey, pada minggu yang lalu kamu telah pelajari tentang rupa. Ingat tak lagi? Okey, minggu pertama kita belajar tentang garisan, kemudian kita belajar tentang rupa. Jadi pada minggu ini cikgu nak ajar kamu tentang bentuk. Jadi tahu tak apa yang dikatakan dengan bentuk? Mesti ada yang belum tahu ataupun ada yang sudah tahu. Jadi cikgu nak pergi lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan bentuk, definisi, jenis-jenis bentuk dan bagaimana mencipta bentuk. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan PDPC kita pada hari ini, jangan lupa subscribe cikgu. Pada yang belum subscribe, tanda sokongan kepada cikgu dan untuk mendapatkan info-info yang lebih menarik dan tepat mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual. Hai, okey, baiklah. Sudah bersedia dengan buku nota dan juga alat tulis? Okey, jika sudah bersedia, jom kita mempelajari tajuk bentuk. Baiklah, pernahkah kamu melihat Tugu Negara? Arca pahlawan yang anda lihat itu ialah unsur bentuk. Bentuk bersifat 3 dimensi yang mempunyai isi padu ataupun kelihatan seperti mempunyai isi padu. Bentuk boleh juga bersifat 2 dimensi yang dikenali dengan bentuk ilusi ataupun bentuk 3 dimensi 3D yang dikenali sebagai bentuk konkret. Baik, selepas kamu mempelajari tajuk bentuk, kamu akan memahami unsur bentuk, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur bentuk bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, juga menghayati hasil karya seni visual. Baik, ini adalah definisi bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca berbentuk 3 dimensi 3D. Bentuk dalam karya catan atau lukisan pula hanya dapat dilihat dalam bentuk 2 dimensi 2D. Ini adalah bentuk. Apa yang dikatakan bentuk ialah sesuatu objek yang mempunyai tinggi, panjang dan juga lebar. Okey, jadi cikgu akan terangkan sedikit mengenai bentuk. Okey, yang kamu lihat, cikgu bagi contoh Okay, yang kamu lihat di tangan cikgu ni, tisu ni, ini adalah bentuk konkret. Okey, bentuk konkret kerana dia bersifat 3D ataupun 3 dimensi. Apa yang dikatakan dengan 3 dimensi ataupun 3D adalah mempunyai sudut pandangan yang berbeza. Okey, ada pandangan dari atas, tepi, bawah. Mempunyai jisim, ada berat. Ini adalah bentuk. Bentuk bersifat 3D ataupun dikenali sebagai bentuk konkret. Manakala, nampak tak lukisan kat tangan cikgu ni? Okey, dah berlubang dah ya. Sorry. Okey, bentuk lukisan pada tangan cikgu ni adalah bentuk bersifat 2D ataupun 2 dimensi. Kerana apa? Kerana hanya boleh disentuh sahaja. Okey, sorry. Dia hanya boleh dilihat sahaja tapi tak boleh disentuh untuk menunjukkan bentuk dia. Okey, kita nampak swan tapi kita tak boleh pegang dan tak boleh rasa bentuk swan tu. Manakala kalau tisu ni kita nampak ini adalah tisu dan bila kita pegang, kita sentuh dan kita rasa ada berat dia. Ini adalah bentuk bersifat 3D, konkret.
Manakala lukisan ini adalah bentuk bersifat 2D, dua dimensi. Okey, cikgu harap kamu faham tajuk kita pada minggu ini. Baik, bentuk terdiri daripada dua jenis, iaitu bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Bentuk konkret boleh dilihat dalam arca dan karya seni 3 dimensi. Bentuk ilusi pula dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2 dimensi. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Ni jadual dia. Okey. Perbandingan antara bentuk konkret dengan bentuk ilusi. Okey, contoh kalau kita tengok ke atas tu bentuk konkret, bentuk sebuah kereta. Okey, kereta itu sendiri adalah bentuk konkret. Okey, bersifat 3 dimensi, boleh disentuh, dilihat dan dipegang. Juga wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga, ukiran kayu dan sebagainya. Manakala bentuk ilusi pula adalah bersifat 2 dimensi. Hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa oleh deria sentuh. Dilihat dalam gambaran hasil lukisan, catatan, cetakan dan juga foto. Ingat yang cikgu bagi contoh tadi, antara perbandingan antara tisu dan juga lukisan swan. Okey, kita seterusnya. Ini adalah contoh bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Bentuk pada alam semula jadi seperti buah-buahan, haiwan, burung, bunga, daun dan sebagainya. Manakala objek buatan manusia seperti periuk, kasut, jam, telefon, banyak lagi bentuk-bentuk buatan manusia. Seterusnya adalah bentuk pada karya seni visual. Contohnya arca, seramik, pasu bunga. Itu adalah pada karya seni visual. Okey, mari kita lihat pula tentang apakah fungsi-fungsi bentuk ini. Okey, fungsi yang pertama. Tengok gambar yang cikgu sediakan. Okey, bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Pengarca menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Hal ini memberikan pengalaman estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D tersebut. Itu contoh Contohnya bentuk arca yang dihasilkan daripada besi. Ini adalah contoh bentuk melalui karya. Okey, tadi kita ada belajar bentuk yang dihasilkan daripada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, bentuk yang selalu terkenal dalam karya seni ini adalah dipanggil arca. Arca. Okey, kita tengok seterusnya. Bentuk ilusi bersifat memberikan kesan realistik pada karya. Bentuk ilusi ini hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan sahaja. Karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Okey, kamu belajar tentang shading ataupun ton mewarna, gelap, sederhana dan juga cerah. Itu yang dikatakan dengan karya 2D. Menggunakan kesan cahaya dan juga bayang. Okey, kamu tengok contoh yang diberikan, ada 2 biji buah apple. Buah apple yang berwarna merah itu adalah bentuk konkret yang sedia wujud, buah apple. Tapi bila kamu menghasilkan karya menggunakan motif buah apple tersebut dan kamu mengaplikasikan kesan cahaya dan bayang pada lukisan kamu, itu kita katakan karya 2D. Karya 2D bersifat 2 dimensi. Kamu hanya dapat melihat imej buah apple, tapi bila kamu sentuh, dia tetap flat sebab dia hanya gambar sahaja. Itu adalah karya 2D. Karya 2D ciptaan manusia. Maksudnya orang menghasilkan lukisan 2D. Cikgu harap kamu faham. Okey, kita teruskan dengan teknik penghasilan bentuk. Macam mana untuk menghasilkan bentuk konkret dan bentuk ilusi ni? Jadi kita tengok. Okey.
Bentuk konkret dan bentuk ilusi boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Teknik yang pertama adalah teknik luarkan, yang kedua teknik anyaman, yang ketiga lipatan. Mesti kamu pernah tengok lipatan ni kan? Kita panggil dia origami. Okey, yang keempat adalah teknik ukiran. Seterusnya, bentuk ilusi karya 2D yang mirip objek sebenar. Pelbagai teknik boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk ilusi. Antara teknik menghasilkan bentuk ilusi ialah teknik gurisan, lukisan, collage dan juga tone warna. Baiklah, setelah kamu menghayati dan kamu memahami bentuk pada minggu ini, cikgu nak kamu lengkapkan latihan formatif pada muka surat 47 dalam buku teks kamu. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan bentuk? Soalan yang kedua, nyatakan teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan bentuk berikut. A, B, C dan D. Yang ketiga, bentuk terdiri daripada bentuk tet dan bentuk tet. Okey, cikgu dah terangkan tadi. Yang keempat, bentuk ilusi hanya boleh dirasai melalui deria. Senang je soalan ni. Yang kelima, contoh karya bentuk ilusi ialah catatan, poster, tempat kosong dan tempat kosong. Yang keenam, mengapakah bentuk bersifat 3 dimensi? Okey. Yang ketujuh, bentuk konkret boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Jelaskan. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah kesan realistik boleh dihasilkan dalam bentuk ilusi? Jangan lupa salin dan lengkapkan jawapan dengan berdasarkan soalan formatif yang disediakan. Okey. Cukup pada hari ini PDPC kita. Jadi jangan lupa, jangan lupa apa tu? Cikgu tulis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe, tanda sokongan dan untuk memberi semangat kepada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.